Mat Sabu ikrar partinya rampas kembali mandat rakyat pada PRU 14. Parti Amanah Negara Amanah bertekad untuk merampas kembali mandat dan hak rakyat yang diberikan kepada Pakatan Harapan PH pada pilihan raya umum ke-14 PRU 14 lalu. Presidennya Muhammad Sabu berkata menerusi mesyuarat jawatankuasa pimpinan Nasional Amanah yang berlangsung hari ini, perkara itu antara inti parti yang dibincangkan termasuk iltizam parti untuk terus mempertahankan PH. Tegasnya menjadi tanggungjawab PH khususnya Amanah bersama gabungan pasukan Tun Dr. Mahathir Mohamad serta Parti Warisan Sabah Warisan untuk berusaha mengambil semula mandat tersebut bagi meneruskan usaha mentadbir negara, antaranya menjunjung keutuhan integriti, menjamin dan membentuk ekonomi mapan, melawan rasuah serta mewujudkan keharmonian antara kaum dan agama. Amanah amat mengambil berat kegelisahan rakyat terhadap Kerajaan Perikatan Nasional PN yang ditubuhkan tanpa mandat rakyat dan membelakangkan amalan urus tadbir baik seperti mengabaikan fungsi dan peranan Parlimen sebagai institusi semak dan imbang negara, terutamanya dalam perbelanjaan dana awam. Lebih membimbangkan pembebasan beberapa individu yang terkait dengan urusan rasuah dan penyalahgunaan kuasa berskala besar baru-baru ini yang menimbulkan tanggapan campur tangan politik dalam institusi kehakiman, katanya dalam satu kenyataan akhbar hari ini. Katanya ia juga menimbulkan tanggapan akan berlaku pembebasan individu-individu lain yang sedang didakwa dan juga penularan amalan rasuah. Begitu juga amalan memperalatkan kedudukan dan jawatan sebagai habuan untuk meraih sokongan ahli-ahli parlimen akan menyebabkan kepentingan institusi-institusi negara terjejas. Salah guna institusi penguatkuasaan dan perundangan untuk mendakwa dan memberikan tekanan terhadap pemimpin pembangkang juga dilihat menjadi amalan baharu kerajaan, katanya. Dalam pada itu, Muhammad berkata pihaknya tidak menolak kemungkinan berlaku pilihan raya mengejut snap election dalam masa terdekat. Amanah menggesa semua parti komponen PH untuk mempersiapkan jentera pilihan raya masing-masing pada kadar segera, katanya. Dalam perkembangan berita yang sama, Amanah bertahan PH dan akan bersama Dr. Mahathir serta Warisan. Menurut kenyataan Mat Sabu selaku Presiden Amanah, kenyataan Presiden Amanah itu dikeluarkan sehari selepas PKR menolak pencalonan Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri dari gabungan PH+. Presiden Amanah Muhammad Sabu menegaskan Pakatan Harapan PH akan bersama pengurusi bersatu yang dipertikai Dr. Mahathir Mohamad dan Parti Warisan untuk mengembalikan semula mandat rakyat dan menerajui semula kerajaan persekutuan. Menurutnya, parti itu juga akan terus kekal bersama dengan gabungan PH. Mesyuarat jawatankuasa pimpinan Amanah pagi ini menegaskan iltizam dan komitmen Amanah untuk mempertahankan kesatuan PH sebagai satu-satunya wadah dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat dan melaksanakan perubahan dalam negara. Amanah menegaskan bahawa menjadi tanggungjawab PH bersama gabungan Tun Dr. Mahathir Mohamad dan pasukannya serta Warisan untuk terus berusaha mengambil balik mandat rakyat dan hak rakyat yang telah diberikan pada pilihan raya umum ke-14 PRU 14 yang lalu, katanya dalam satu kenyataan. Kenyataan Muhammad itu dikeluarkan sehari selepas PKR menolak pencalonan Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri dari gabungan PH+. Dalam mesyuarat bulanan Majlis Pimpinan Pusat PKR semalam, parti itu menyokong Presidennya Anwar Ibrahim sebagai calon Perdana Menteri bagi gabungan berkenaan. PKR juga menyatakan kesediaan untuk berunding berhubung keputusan DAP dan Amanah sebelum ini yang memberitahu mereka menyokong gandingan Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri dan Anwar sebagai timbalannya. Namun, dalam kenyataan bersama oleh Setiausaha Organisasi DAP, Anthony Locke dan Pengarah Komunikasi Amanah, Khalid Samad,
mendedahkan pilihan pertama mereka untuk mencalonkan Anwar sebagai Perdana Menteri tidak berjaya mendapat sokongan diperlukan bagi membentuk kerajaan. Justru itu ia menyebabkan pilihan kedua, iaitu Dr. Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri dan Anwar sebagai timbalannya dikemukakan. Pimpinan DAP dan Amanah berkata pilihan pertama tersebut hanya mampu mendapat sokongan maksimum 96 anggota parlimen. Selain itu, Warisan turut menolak cadangan Anwar sebagai Perdana Menteri. Khalid Danlock juga mendedahkan usaha terakhir Anwar untuk mendapatkan sokongan gabungan Parti Sarawak GPS tidak berjaya. Sementara itu, Muhammad yang lebih mesra dipanggil sebagai Mat Sabu menggesa semua parti komponen PH bersiap sedia menghadapi pilihan raya mengejut sekiranya diadakan. Dengan menjangkakan kemungkinan berlakunya pilihan raya mengejut dalam tempoh terdekat, Amanah menggesa semua parti komponen PH untuk mempersiapkan jentera pilihan raya masing-masing dalam kadar segera, kata anggota Parlimen Kota Raja itu. Kita beralih ke perkongsian berita yang terakhir. PKR wajib disingkirkan DAP Amanah kerana khianati Anwar. Adun Sungai Aceh Zulkifli Ibrahim gesa PKR keluar dari Kerajaan Pulau Pinang, manakala adun DAP dan Amanah disingkirkan dari Kerajaan Selangor dan Negeri Sembilan. Adun Sungai Aceh dari PKR Zulkifli Ibrahim berkata tindakan Amanah dan DAP menolak pencalonan Anwar sebagai Perdana Menteri merupakan suatu pengkhianatan kepada parti itu. Dalam satu kenyataan di Facebook, Zulkifli yang dispekulasikan akan meninggalkan PKR menggesa parti itu agar keluar dari Kerajaan Negeri Pulau Pinang yang dipimpin DAP. Malah beliau turut menggesa adun Amanah dan DAP disingkirkan dari Kerajaan Selangor dan Negeri Sembilan setelah kedua-dua parti itu mengkhianati Anwar Ibrahim. Sebagai sebuah parti yang berprinsip keadilan, PKR harus ambil pendirian tegas dan mengecam komponen PH yang seolah-olah seperti kacang lupakan kulit. Saya berpandangan atas dasar prinsip dan idealisme perjuangan, wajiblah keadilan di Pulau Pinang untuk segera ambil ketetapan dengan keluar dan menarik sokongan ke atas Kerajaan Negeri Pulau Pinang kerana keengganan DAP dan Amanah untuk mengangkat Presiden Keadilan sebagai calon Perdana Menteri. Bukan itu sahaja, di Selangor dan Negeri Sembilan PKR harus keluarkan adun DAP dan Amanah dari Kerajaan Negeri kerana ia mengkhianati matlamat PKR untuk menjadikan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, jelasnya. Terdahulu, Zulkifli hari ini mengesahkan beliau dan adun dari UMNO, PAS dan Bersatu mengadakan pertemuan dengan adun Seberang Jaya, Afif Bahardin. Afif merupakan sekutu kepada Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Azmin Ali. Bagaimanapun, Zulkifli enggan mengulas lanjut mengenai pertemuan itu. Afif sebelum ini digantung dari PKR kerana didakwa melobi wakil rakyat dari parti itu untuk keluar parti dan menyertai Perikatan Nasional. PKR berbala dengan Amanah dan DAP selepas dua parti komponen Pakatan Harapan PH itu menyokong pengurusi Bersatu yang dipertikaikan Dr. Mahathir Mohamad sebagai calon Perdana Menteri bagi mengambil alih semula kuasa di peringkat Kerajaan Persekutuan. Pemimpin Amanah dan DAP berkata ketika mereka menyokong Anwar sebagai Perdana Menteri, Presiden PKR itu gagal mengumpul jumlah yang diperlukan untuk mengambil alih kerajaan, justru memilih Mahathir sebagai pengganti. Ketika Anwar berusaha mendapatkan sokongan yang mencukupi bagi membentuk majoriti sokongan di Parlimen, partinya terus menyaksikan tindakan keluar parti di kalangan beberapa pimpinannya. Dalam satu catatan berasingan di Facebook, Zulkifli turut meluahkan rasa kecewa selepas gambar pertemuan dengan Anwar pada 3 Jun lalu disebarkan di media sosial. Pertemuan tersebut sepatutnya pertemuan tertutup. Saya luah semuanya dan Datuk Seri Anwar gagal menjelaskan. Hampir semua persoalan dibangkitkan. Dia cuma mampu kata, semua dibangkitkan perkara kecil. Jangan kecil hati, sebaliknya, dia cuba meyakinkan perubahan kerajaan akan berlaku dan dia bakal menjadi Perdana Menteri. Selepas pertemuan, ternyata Datuk Seri Anwar bukanlah ahli politik gentleman, katanya dalam catatan Facebook pada 6 Jun. Beliau berkata langkah itu bertujuan membuat dirinya dilihat seolah-olah sedang melakukan pusingan you. Untuk pengetahuan, sebelum pertemuan itu, saya dimaklumkan telah dinamakan untuk duduk di dalam Lembaga Pertubuhan Peladang, di mana kedudukan ini amat strategik untuk saya membantu masyarakat petani peladang di negara ini.
termasuk di seberang perai selatan khususnya di Dun Sungai Aceh yang ramai terlibat dalam bidang pertanian, katanya. Semua sumber berita telah dipetik dari Malaysia Kini Online dan Sinar Harian Online. Jangan lupa like dan subscribe channel ini.